Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada yang hadir untuk memeriahkan program ini. InsyaAllah banyak pengetahuan yang boleh diambil dan diamalkan untuk kegunaan semua. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis menjemput saudara Izzuddin untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khawaliqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barul jawadul karim. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis membina pengenalan kepada sistem aquaponik yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika abnabna wa alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Izzuddin atas bacaan doa tadi. Tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan program ini dengan sedikit pengenalan tentang panel kita pada malam ini, iaitu Dr. Muhammad Johari Kamarudin atau mesra dikenali sebagai Dr. Jo. Beliau merupakan pensyarah dan penyelidik Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Tenaga Fakulti Kejuruteraan UTM. Oleh itu, saya menjemput Dr. Jo untuk menyampaikan perkongsian beliau tentang pengenalan kepada sistem aquaponik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam, boleh tu. Boleh Boleh dengar? Boleh. Clear? Clear. Okey. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amala ma'buda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawatan kuasa penganjur untuk majlis pada malam ini dan juga ahli jawatankuasa projek MBIP untuk komuniti Hibiscus Taman Pulai Indah. Okey, pada malam ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudari sekalian sedikit berkenaan dengan aquaponik. Dan tajuk kita pada malam ini adalah pengenalan kepada aquaponics. Boleh share slide tak, Nabila? Boleh doktor, kejap Okey, next slide. Okey, untuk perbincangan ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ini, terlebih dahulu saya mohon maaflah kerana slide saya ini dalam bahasa Inggeris, tapi saya cuba sampaikan dalam bahasa Melayu supaya semua mudah difahami. Okey, saya akan cover berkenaan dengan urban farming ataupun pertanian bandar. Dan nanti kita selepas itu kita akan lihat apa itu aquaponik, bagaimana aquaponik berfungsi ataupun bekerja, jenis-jenis aquaponik dan juga nanti last kali kita akan lihat sistem-sistem aquaponik yang kita telah bina dan last kali kita akan buka kepada sesi soal jawab kepada penonton sekalian, kepada audiens sekalian. Okay, next. Okay, first kali berkenaan dengan urban farming ataupun pertanian bandar ni,
Di bawah urban farming ni adalah satu topik yang agak besar ya. Boleh melibatkan peternakan ikan, penanaman pokok, sayur-sayuran dan juga penanaman horticulture iaitu tumbuhan hiasan termasuklah pokok bunga, orkid dan sebagainya, dan juga boleh melibatkan livestock. Livestock ni adalah ternakan sumber makanan seperti kambing, lembu, biri-biri, ayam, itik dan juga telur, sama ada itik petelur ataupun ayam petelur. Okey, kalau kita cakap berkenaan dengan urban farming ni, ada perkataan urban. Urban tu maksudnya aktiviti ini dijalankan di kawasan bandar ataupun di kawasan pinggir bandar. Kenapanya ia dilaksanakan? Ada pelbagai sebab ataupun objektif, sama ada untuk self utilization, untuk kegunaan sendiri kegunaan sendiri, ataupun untuk sebagai hobi ataupun sebagai aktiviti community untuk mewujudkan hubungan yang baik di kalangan penduduk setaman ataupun setempat, dan juga ia juga boleh menjadi income generation, iaitu sebagai sumber penjanaan pendapatan, sama ada secara sampingan ataupun secara komersial. Dan bila cakap berkenaan dengan urban farming ni, biasanya bukan sahaja sebagai kita ternak ikan, kita tanam pokok, dan tetapi ia berkaitan dengan sustainability, kelestarian, dan biasanya ia akan dikaitkan dengan aktiviti seperti composting, iaitu kita menukarkan sisa-sisa daripada aktiviti penternakan, daripada aktiviti pertanian kepada kompos. Begitu juga kita ada rainwater harvesting, iaitu kita tuai ataupun kita kutip tuai air hujan untuk digunakan dalam kita punya aktiviti, sama ada penternakan ikan, penanaman pokok dan sebagainya. Dan nanti ataupun di masa akan datang atau sekarang ni ada aktiviti lain itu melibatkan penggunaan tenaga yang boleh diperbarui, terutama sekali tenaga solar. Begitu juga dengan IoT, penggunaan Internet of Things. Maksudnya sistem yang kita develop tu, sama ada penternakan ikan, penanaman pokok apa, kita kawal aktiviti kita ataupun kita pantau dengan menggunakan Internet of Things, menggunakan teknologi internet. Okay, next. Okay, next slide. Okey, kita lihat pula teknologi level dalam pertanian bandar. Kita ada low tech, medium tech dan juga high tech. Okey, kalau kita lihat untuk low tech, aktiviti seperti fertigasi, iaitu fertigasi adalah singkatan daripada perkataan fertilizer and irrigation. Dan juga kita tengok aktiviti seperti penternakan ikan menggunakan sistem recirculation aquaculture system, dan ini merupakan, kita boleh kategorikan sebagai low tech. Dan yang kita akan fokuskan pada malam ini iaitu aquaponik. Aquaponik ini kita boleh kategorikan dalam medium tech. Hydroponik, aquaponik, bioflocs, ini adalah dalam kategori medium tech. Dan untuk high tech, biasanya ia akan melibatkan, walaupun aktiviti dijalankan di kawasan urban, kawasan kejiranan bandar, tetapi boleh menjadi high tech sekiranya ia melibatkan precision farming, iaitu aktiviti, contohnya aktiviti penternakan ataupun aktiviti penanaman pokok yang dijalankan di dalam bangunan, dan dia punya suhu kita akan kawal, dia punya humidity, kelembapan kita akan kawal, dan juga menggunakan teknologi contohnya
yang dapat menjimatkan ruang penggunaan penanaman secara stack bertingkat. Dan yang ini kita kategorikan sebagai high tech. Okay, next. Okay, sebut sedikit sebelum kita pergi kepada aquaponik, sebut sedikit berkenaan dengan progress. Yang ini macam mana saya boleh terlibat dengan aquaponics. Okey, ianya bermula sebagai hobi iaitu saya bermula pada tahun 2013 hingga 2015 iaitu saya bermula dengan fertigasi dahulu. Saya buat fertigasi tepi rumah iaitu dengan menggunakan kokopit sabuk kelapa ataupun sekam bakar sebagai media tanaman. Lepas tu tanaman-tanaman seperti tomato, terung, cili saya bermula dengan fertigasi dan dalam masa yang sama juga saya melakukan ternakan ikan. Saya bela ikan tilapia, ikan patin, keli dan juga ikan baung tepi rumah. Dan sistem ni adalah tidak digabungkan. Dan kemudian daripada situ saya gabungkan kedua sistem ni, tanaman dan juga ternakan ikan. So ia menjadi aquaponics. Dan ini menjadi hobi lah. Dan hasil yang diperolehi daripada sistem tersebut untuk kegunaan sendiri dan lebihannya saya jual. Okey, daripada hobi ni dan pada 2016 okey, saya cuba mohon geran pendidikan IISJ masa tu untuk buat projek komuniti dan kita buat projek komuniti aquaponik ni di Felda Air Tawar 4 dan daripada situ juga terus berkembang, ada lagi 2 atau 3 geran yang lain berkaitan dengan aquaponik. Kita study berkenaan dengan material, study berkenaan dengan dia punya hydroponic grower dia dan juga last kali yang terkini pada tahun 2020 saya bersama dengan rakan sekerja di SKT. Okey, kita berjaya mendapatkan geran daripada Teraju untuk projek B40 dan dari situ juga kita membina sistem aquaponik yang bersifat sebagai pilot scale ataupun semi commercial dan kita gunakan sistem yang kita bangunkan itu untuk menempatkan pelajar menjalani latihan industri. Pelajar-pelajar UTM yang berminat untuk membuat latihan industri, mereka boleh menjalankan latihan industri di semi commercial aquaponik sistem yang saya bangunkan di Eco Park UTM. Dan juga kita menawarkan kemudahan yang kita ada ni juga kepada pelajar-pelajar daripada universiti lain, daripada UiTM dan sebagainya. Mereka yang berminat boleh membuat permohonan. Dan kita juga ada kursus yang kita jalankan berkenaan aquaponik. Sebelum ni kita aktif sebelum ada COVID ni, pertengahan 2019 hingga awal 2020, boleh katakan hampir setiap 2 bulan kita ada satu kursus kepada orang luar berkenaan dengan aquaponik dan juga peternakan lobster air tawar. Dan bermula pada hobi, kita juga ada IP kita ada intellectual property berkaitan dengan aquaponik ni. So far kita ada 3 intellectual property dalam bentuk trade secret. Okay, next. Okay, dan ini adalah topik utama kita pada malam ini, iaitu aquaponics. Apa itu aquaponik? Persoalan yang pertama yang kita perlu tanya bila kita nak deal dengan aquaponik ni, apa itu aquaponics? Kalau kita lihat daripada perkataan aquaponik itu adalah gabungan ataupun akronim itu adalah gabungan daripada 2 perkataan, iaitu aquaculture dan juga hydroponics. Okey, so kita akan lihat satu-satu. Pertama sekali kita akan lihat hydroponik, nanti kita akan lihat pula aquaculture. Apabila aquaculture dan juga hydroponik ni digabungkan menjadi satu sistem, kita panggil dia aquaponics.
dan macam mana ia digabungkan kita akan lihat selepas ini ya. Okey, next. Okey, kita lihat dulu hydroponics ya. Okey. Tak perlu kisahkan berkenaan dengan slide saya dalam bahasa Inggeris tu, tak perlu baca situ. Just tumpukan atas penerangan yang saya akan berikan. Okey, hydroponics ini merupakan sistem tanaman tanpa menggunakan tanah. Kalau kita tengok fertigasi pun tanpa menggunakan tanah. Fertigasi tu yang kita tanam dalam polybag warna putih atau warna hitam tu menggunakan sistem irrigation tu pun tanpa tanah. Dan dalam hidroponik pun tanpa tanah. Kenapa aktiviti pertanian ni dijalankan atau penanaman ni dijalankan tanpa tanah? Okey, ini salah satu fertigasi ataupun hidroponik ni adalah satu cara untuk mengatasi masalah yang timbul daripada penggunaan tanah, sebab bila kita tanam atas tanah dia ada patogen dan memberi kesan kepada pertumbuhan tanaman kita. Tanaman kita boleh dijangkiti oleh penyakit seperti layu, bakteria. Kalau biasa, siapa yang biasa menanam cili atau lada, kalau ditanam di atas tanah tu, kadang-kadang tu selepas 2-3 hari kita ubah, lada kita akan menjadi layu dan terus mati. Dan itu salah satu puncanya adalah jangkitan bakteria, jangkitan patogen. Dan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini ataupun lagi satu untuk mengatasi masalah penggunaan baja yang tinggi, penggunaan air yang tinggi, so kita buat penanaman secara fertigasi ataupun hidroponik. Okey, yang kita fokus ini adalah hydroponics. Dalam hydroponics kita menggunakan pelbagai media untuk menggantikan tanah. Dan untuk mengalirkan baja kepada pokok, kita menggunakan, sebab itu kita ada perkataan hydro tu, iaitu air. Maksudnya di dalam sistem hidroponik, pokok ini ditanam pada grower. Nanti kita akan lihat dia punya grower tu ada pelbagai jenis, ada yang vertikal, ada yang mendata, ada yang menggunakan media, ada juga dalam bentuk rakit terapung. Dan semua grower tu dialirkan air, dan dalam air itu mengandungi sebahagian baja. Sebagaimana fertigasi menggunakan baja AB, begitu juga hydroponics dia menggunakan baja AB sebagai nutrien untuk pertumbuhan pokok. Okey, kita lihat next media-media tanaman yang digunakan dalam sistem hidroponik. Sebab hidroponik ni tanpa menggunakan tanah, so mesti adalah ada media tanaman yang untuk menggantikan tanah. Okey, next. Okey, antara media tanaman yang biasa ataupun yang selalu digunakan di dalam hidroponik ni adalah, yang pertama sekali adalah leca. Saya tak ikut susunan tu, yang bawah sekali tu leca. Kita panggil dia light expanded clay aggregate. Yang leca ni adalah dibuat daripada tanah liat yang dia extrude dan juga bakar. Okey, dan tanah liat ni, leca ni dia mengandungi luas permukaan yang tinggi. Walaupun dia bentuk dia berbola kecil, tetapi dia terdapat banyak rongga-rongga ataupun liang-liang halus pada dia punya struktur, dan yang itu membentukkan luas permukaan yang tinggi. Selain pada leca, ada juga guna limestone, volcanic gravel, dan sama macam sistem fertigasi, kita ada coconut fiber ataupun kita panggil apa ni, cocopeat. Kita boleh gunakan sawdust, iaitu serbuk papan atau serbuk kayu. Kita boleh guna juga rock wool. Okey, rock wool ni biasa diguna untuk semayan. Untuk semayan aquaponik dan hidroponik, biasa kita akan gunakan rock wool. Dan juga boleh gunakan peat moss ataupun rice hull. Rice hull ni adalah sekam padi. Satu lagi, sekam padi ada dua bentuk, sama ada sekam padi yang guna direct atau satu lagi yang dibakar, sekam bakar. Okey, kenapa ataupun apa ciri-ciri yang perlu ada pada media tanaman ya? Okey, kita lihat next slide. Okey, pertama sekali seperti mana saya terangkan berkenaan dengan leca tadi, menjadi pilihan utama adalah kerana luas permukaan yang tinggi ya. Okey.
Apa pentingnya luas permukaan yang tinggi? Pentingnya adalah untuk pertumbuhan bakteria, sebab di dalam aquaponik nanti ataupun di dalam hidroponik perlunya ada bakteria, terutama sekali dalam sistem aquaponik, sebab bakteria akan attach, akan melekat pada permukaan media, dan nanti kita akan lihat apa sebenar peranan ataupun kerja bakteria ni di dalam sistem aquaponik. Dan yang kedua, mestilah media ni bersifat natural, maksudnya pH dia punya keasidan atau keakalian tu adalah dalam bentuk natural, pada pH antara, tak semestinya tepat 7 lah. Natural tu biasa dalam antara 6 ke 8 macam tu, di dalam range ya. Dan juga dia bersifat inert ataupun lengai. Bila kita rendam ataupun kontak dengan air, dia tidak membebaskan bahan kimia ataupun komponen-komponen yang boleh memberi kesan pada pertumbuhan pokok ataupun ikan nanti. Okey. Selain pada itu, mestilah mudah didapati ya. Dan walaupun leka ni antara yang komersial, tetapi harga dia agak tinggi ya. Sebab leka ni diimport daripada China dan juga Holland, daripada Belanda. Kita Malaysia tidak mengeluarkan leka sendiri, tetapi diimport daripada China dan juga Belanda. Dan ini harganya agak tinggi. Dan salah satu research yang saya jalankan, penyelidikan saya jalankan, kita fokus pada media tanaman tempatan untuk sebagai alternatif untuk menggantikan leka, antara media yang boleh dapat dengan mudah, harga yang murah. Contohnya adalah kokopit dan juga rice husk, iaitu sabut kelapa dan juga sekam padi. Okey, lagi satu dari segi pengendalian, benda itu mestilah bersifat ringan. Kalau media tanaman yang berat, contohnya macam batu kerikil tu, kita boleh juga guna sebagai media tanaman untuk sistem hidroponik dan juga aquaponik, tapi masalahnya berat. Bila media tanaman berat, kita perlukan struktur yang kuat atau kukuh untuk menampung kita punya grower ataupun tempat kita nak menanam pokok. Okay, next. Okay, kita telah go through sedikit berkenaan dengan hidroponik. Kita pergi kepada aquaculture. Okay, aquaculture ni adalah aktiviti ternakan air. Okay, aquaculture ni sebenarnya satu skop yang luas. Boleh jadi ternakan air ni sama ada dijalankan pada air tawar, air payau ataupun air masin. Tetapi biasanya aquaponik ni kita akan gunakan ternakan okey, untuk aquaponik kita akan gunakan ni, apa ni? Minta maaf. Okey, untuk aquaponik, aquaculture tadi kita ada air masin, air payau, dan satu lagi tadi air apa? Dan okey, jenis-jenis ternakan, jenis hidupan yang kita boleh ternak dalam sistem aquaculture ni, sama ada boleh jadi ikan, boleh jadi udang, boleh jadi ketam, dan sebagainya. Okey, next. Okey, kita lihat aquaponik. Bila kita dah lihat aquaculture dan juga hidroponik, kita lihat aquaponik. Aquaponik merupakan kombinasi antara hidroponik dan juga aquaculture. Okey, dalam sistem ni kita akan menghasilkan dua produk, iaitu ikan dan juga tanaman. Tanaman tu boleh jadi sayur ataupun tanaman yang berbuah. Dan untuk membolehkan sistem ni
bekerja sebagai satu unit, air dalam ternakan ikan perlu kita kitarkan. Sebab itu kita perlu ada sistem yang kita panggil recirculation aquaculture system. Maksudnya air daripada ternakan ikan tu mestilah dialirkan kepada grower ataupun tempat tanaman sebab sistem hidroponik tadi. Tempat kita tanam pokok kita panggil hydroponic grower. Maksudnya air daripada tangki ternakan ikan itu mesti dialirkan kepada sistem kepada hydroponic grower kita. Dan dalam sistem ini perlu adanya pump untuk mengalirkan air, kita perlu adanya pump. Dan juga nanti kita akan lihat secara detailnya perlu ada satu lagi unit yang menghubungkan antara aquaculture dan juga hydroponic ini, iaitu kita panggil dia water treatment system ataupun sistem rawatan air, ataupun kita panggil dia filter, penapis. Apa yang kita tapis nanti kita akan lihat secara detailnya. Okay, next. Boleh move kepada next slide. Okey, persoalan yang seterusnya, mengapa aquaponics? Mengapa aquaponics? Mengapa kita tidak buat aquaculture berasingkan dan juga hydroponic berasingkan? Okey, apabila kita membuat aquaponic ini, kita akan dapat dua produk dalam satu sistem. Maksudnya daripada satu cycle air tu, kita akan dapat dua produk, iaitu kita ada ikan dan juga yang kedua adalah tanaman. Tanaman boleh jadi sayur ataupun buah-buahan. Dan sayur ataupun tanaman yang kita hasilkan daripada sistem aquaponik adalah bersifat organik, iaitu bebas daripada penggunaan bahan kimia. Nanti kita akan lihat kenapa sayur yang kita hasilkan daripada aquaponik ini bebas daripada bahan kimia. Kita boleh kategorikan sebagai organik. Dan yang kedua, kenapa aquaponik adalah berkenaan dengan penggunaan tenaga ataupun penggunaan air yang efisien. Okey. Kalau sistem berasingan, kita ada aquaculture dan juga hidroponik, kita perlukan dua pump untuk circulate dia punya, untuk kitarkan air dia. Bila kita gabungkan aquaculture dan juga hidroponik, kita hanya perlukan satu pump saja. Begitu juga dengan penggunaan air. Okey, dengan sumber air yang sama, kita boleh ternak ikan dan juga dalam masa yang sama, air tersebut boleh digunakan untuk pertumbuhan pokok. Dan air dalam sistem aquaponik ini tidak perlu dibuang. Kalau kita buat tengok sistem aquaculture yang biasa, kalau konvensional lagilah bermasalah untuk ternakan ikan secara konvensional yang tidak menggunakan filter. Kita lihat setiap 2 ataupun 3 kali seminggu dia akan ganti dengan air yang baru. Kalau kita lihat dekat kampung-kampung ataupun mereka yang menjalankan peternakan ikan, sama ada ikan keli atau talepia, secara konvensional tanpa ada filter, dia akan tukar air bagi setiap 2 atau 3 hari. So yang ini melibatkan penggunaan air yang tinggi. Kenapa dia perlu tukar air? Sebab ikan bila dia makan, dia akan berkumur, keluarkan najis. Najisnya akan menghasilkan amonia dan seterusnya daripada amonia. Amonia ni akan meracuni ternakan air ataupun ikan. Sebab dia punya threshold value, level yang ikan boleh terima kepekatan amonia dalam air adalah 1 ppm. Maksudnya lebih daripada 1 ppm, ikan akan mati. Sebab itu kalau penternakan secara konvensional perlu proses penukaran air yang kerap. Begitu juga kalau guna sistem yang ada filter, aquaculture yang ada filter, yang kita panggil recirculation aquaculture system, dia ada
tangki ikan, lepas tu dia ada filter. Dalam filter tu sama ada mechanical filter ataupun biofilter. Air tu akan bergitar. Air daripada tangki ikan masuk kepada filter dan daripada filter dia akan kembali semula kepada tangki ikan. Okey. Sistem sebegitu, walaupun tidak perlu menukar air sekerap sistem konvensional yang tanpa filter, tetapi dalam masa sebulan ataupun ke 2 bulan dia akan perlu tukar air. Sebab filter yang ada, dia mampu menukarkan amonia, makanan ataupun najis ikan dia boleh tukarkan amonia, dalam bentuk amonia tu dia boleh tukar kepada nitrit dan juga nitrat. Lama kelamaan nitrat di dalam sistem tersebut akan meningkat, dan ikan ataupun hidupan air dia ada limit yang boleh terima nitrat tersebut, sehingga 300-400 ppm tu dia boleh terima lagi. Tapi bila sistem tu makin lama berjalan, lebih daripada sebulan, kandungan nitrat dia tinggi, so ikan tak mampu terima lagi dan juga boleh meracuni ikan dan dia akan mati. Sebab itu kalau yang menggunakan sistem RAS, walaupun kekerapan menukar air dia tidak seperti konvensional yang tak ada filter tu, tetapi airnya perlu ditukar ataupun biasanya apa dia buat, penternak buat, dia akan buang 1/3 air, keluarkan 1/3 air dan gantikan dengan air yang baru. Okey, bila adanya aquaponik, kita gabungkan aquaculture dengan hidroponik ni, nitrat yang ada di dalam sistem tersebut akan digunakan oleh pokok untuk pertumbuhannya. So, secara tak langsung dia akan mengawal kepekatan nitrat di dalam sistem. So, dari situ sistem aquaponik tidak perlu penukaran air. Tetapi apa yang perlu dalam sistem aquaponik adalah kita perlu top up air. Dalam mungkin dalam sebulan tu mungkin ambil kuantiti yang sedikit untuk top up air berbanding dengan yang RAS tadi. Kenapa perlu top up air? Sebab adanya evaporation, adanya proses penguapan. Maksudnya air hilang ke persekitaran disebabkan oleh proses penguapan. Sebab suhu sekitar ni dalam 30 ke 35 degree C. So adanya proses penguapan. Air akan hilang daripada bentuk cair kepada bentuk wap. Dan itu kelebihan aquaponik berbanding dengan sistem RAS tadi ataupun peternakan secara konvensional. Tak perlu ganti air dengan kekerapan tinggi, just perlu top up dalam kuantiti yang sedikit untuk mengatasi masalah kehilangan air daripada proses penguapan. Okay, next. Okay. Kalau kita lihat kehidupan di kawasan bandar ni, ruang yang ada adalah terhad. Biasanya rumah kita dalam saiz bukaan 22 kali 70 macam tu. Jadi ruang yang ada tu agak terhad. Dan melalui sistem aquaponik ni kita boleh buat dia secara bertingkat. Okey. Ikan mungkin kita letak pada bahagian bawah dan bahagian atas kita boleh letakkan kita punya hydroponic grower, tempat untuk tanam pokok tadi. Kalau lihat dalam gambar yang warna biru tu, bahagian bawah tu adalah tangki ikan. Peringkat yang kedua tu adalah dia punya hydroponic grower, tempat kita tanam pokok. Dan yang atas sekali tu adalah dia punya sistem filter. Nanti air itu akan mengalir daripada tangki ikan pergi kepada filter dulu menggunakan pump, dan daripada filter akan secara graviti air akan mengalir kepada hydroponic grower. Dan biasanya untuk yang komersial, aquaponik system ni dia akan bangunkan di dalam greenhouse ataupun di dalam rumah lindungan hujan. Jadi kebanyakan sistem aquaponik ni tidak menggunakan pesticide. Jadi antara salah satu lagi kelebihan aquaponik ini adalah bebas daripada pesticide, penggunaan racun serang prosa.
Okay, next. Antara poin lagi kenapa aquaponik adalah dalam impact yang lebih besar. Okay, selain kita boleh guna sebagai self utilization kegunaan sendiri, dan aquaponik ni sebab kita ada dua produk tadi, dia boleh, kalau kita bangunkan secara komersial dia boleh menjana pendapatan. Kalau kita lihat pada hari ini harga ikan, harga sayur makin meningkat dari hari ke hari, dan dengan adanya satu sistem yang efisien ni boleh menghasilkan dua produk dalam satu masa, merupakan satu benda yang menarik untuk dilakukan secara komersial dan menjadikan sebagai income generation. Okay, next. Okay, bagaimana aquaponik ini bekerja? Okey, dalam sistem aquaponik tadi, kita ada ikan dan juga kita ada sayuran ataupun tanaman. Bagaimana ia dihubungkan? Ia dihubungkan oleh satu unit yang kita panggil water treatment system, sistem rawatan air. Okey, dalam sistem rawatan air tu, kita ada biofilter. Pada bahagian biofilter tu ada bakteria yang akan attach di situ. Dan bakteria ni dia akan bekerja, dia akan menukarkan najis ikan atau dan juga lebihan makanan yang tidak dimakan oleh ikan kepada nitrit dan juga nitrat. Sebab lebihan makanan dan najis ikan dia akan menghasilkan, pertama sekali dia akan hasilkan amonia. Okey. Dan pada bahagian water treatment system tu, kita ada dua bakteria yang akan bekerja, iaitu kita ada Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. Okey, apa yang Nitrosomonas ni buat? Dia akan tukarkan amonia kepada nitrit, NO2 minus, dan seterusnya. Satu lagi jenis bakteria yang ini merupakan bakteria yang bermanfaat kepada kita. Nitrobacter ni dia akan menukarkan melalui proses pengoksidaan nitrit tadi kepada satu lagi ion, itu nitrat. Dan nitrat yang dihasilkan, okey, dalam sistem filter kita nanti akan mengalir kepada hydroponic grower, dan nitrat inilah akan digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dia. Sebab itu kalau kita lihat kebanyakan sistem aquaponik ini sesuai untuk tumbuhan untuk tumbuhan yang berdaun, sayuran berdaun seperti lettuce, bayam, kangkung, kan? Okay, next. Okay, yang ini adalah gambaran bagi sistem aquaponik yang paling simple, iaitu kita ada tangki ikan, lepas tu kita ada bahagian atas dia, kita ada hydroponic grower dalam bentuk grow bed media. Dan apa yang berlaku sini, apabila ikan yang kita bela tu kita beri makan, dia akan berkumur, dan juga sebahagian daripada sistem makanan yang dia tak makan tu akan kekal dalam air tu, dan kita ada pump akan menyedut air tu untuk dikitarkan kepada hydroponic grower kita. Okey. Pada hydroponic grower kita ada media. Biasanya kita letak leka di situ. Dan leka tadi sebagaimana saya beritahu, dia ada luas permukaan yang tinggi. Luas permukaan tinggi adalah tempat untuk bakteria attach, melekat. Dan bakteria tadi kita ada dua jenis, itu Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. Bakteria yang melekat pada media tanaman tadi, pada leka tadi, dia akan bekerja menukarkan amonia kepada nitrit dan juga nitrat. Dan nitrat yang wujud dalam kitaran air itu akan diserap oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dia.
Okay, next. Okay, tadi sistem yang simple dan kebanyakan sistem aquaponik yang kita ada adalah dalam bentuk seperti dalam gambar rajah ni. Dia akan ada tangki ikan, dia ada filter, lepas tu dia ada dia punya plant growing area ataupun hydroponic grower, dia ada juga ada sump tank. Nanti kita akan lihat satu-satu komponen ni. Dan di mana kedudukan pump dalam sistem ni? Biasanya kedudukan pump adalah di dalam sump tank. Okey, apa yang berlaku dalam sistem ni? Air daripada tangki ikan akan mengalir secara graviti kepada filter. Nanti kita akan lihat detail filter. Kita ada biasanya ada dua filter, mechanical filter dan juga biological filter. Okey, daripada filter juga air tadi, air yang telah dirawat bila keluar daripada filter, kita panggil dia air yang telah dirawat. Maksud air di situ kaya dengan nitrat. Amonia yang tinggi daripada fish tank tadi, tinggi amonia. Bila masuk kepada filter, amonia akan ditukar pada nitrat, dan bila keluar daripada filter, kandungan nitrat yang tinggi pergi kepada grower. Okey. Dan seterusnya daripada filter grower, air biasanya juga mengalir secara graviti dan terus juga kepada sump tank dengan menggunakan graviti. Okey, daripada sump tank, di dalam sump tank tu kita ada pump, dan pump ini akan mengalirkan kembali air kepada fish tank dan juga kepada hydroponic grower yang sebelah kanan tu. Okey. Dia akan split dua air tu daripada sump tank, dia akan pisahkan mengalirkan semula air itu kepada fish tank dan juga kepada hydroponic grower di sebelah kanan, dan benda ni akan berkitar secara berterusan. Okay, next. Okay, kita lihat sistem filter. Okay, secara umumnya dalam sistem sama ada RAS ataupun RAS ni, Recirculation Aquaculture System, dan juga aquaponik ni, biasanya kita akan menggunakan dua sistem filter, iaitu mechanical filter dan juga biological filter. Okey, apa peranan mechanical filter ni? Mechanical filter ni peranan dia adalah untuk memisahkan, sebab bila ikan berkumuh, najis dia dan juga lebihan makanan tu adalah dalam bentuk suspended solid, iaitu pepejal yang terampai di dalam air. Dan pepejal yang terampai ni perlu kita pisahkan daripada sistem keseluruhannya, daripada sistem tangki ikan dan juga hidroponik. Sebab nanti kalau pepejal terampai ni berada dalam sistem, dia akan menyebabkan sistem kita akan tersumbat. Sama ada piping dia tersumbat ataupun dia akan terkumpul pada hydroponic grower dan juga akan mengganggu pertumbuhan pokok bila dia clog melekat pada akar-akar pokok. Sebab itu kita perlu ada mechanical filter ni. Okey, dalam sistem mechanical filter ni, pepejal terampai, iaitu merupakan najis ikan dan juga lebihan makanan tadi, kita akan pisahkan secara graviti. Bila dia masuk dalam tangki tu, partikel tersebut dia akan melanggar dinding tangki mechanical filter, dan dia akan membentuk gumpalan yang besar dan terusnya dia akan terenak pada bahagian bawah filter. Dan nanti pada bahagian bawah filter, pepejal tadi kita boleh collect, kita boleh kumpulkan yang kita panggil sludge, dan yang ini kita boleh gunakan sebagai bajet organik lah. Mungkin dalam sistem aquaponik biasanya setiap bulan kita akan buat maintenance, kita akan keluarkan sludge, pepejal-pepejal yang kita kumpulkan pada bahagian bawah mechanical filter, dan kita boleh collect untuk gunakan sebagai bajet organik. Kita boleh buat siraman kepada pokok-pokok yang kita tanam di atas tanah. Contoh kalau kita ada tanam betik, kita ada tanam nenas,
cili dan sebagainya, kita boleh siram slush tersebut. Dan nanti bakteria yang ada di atas sana dia akan bekerja untuk kita tukarkan slush tersebut kepada nutrien kepada bentuk nitrat. Okey, dari mana datangnya amonia? Amonia dalam sistem ni adalah daripada sistem makanan dan juga najis tadi tetapi amonia tu adalah bersifat larut dalam air. Okey, daripada mechanical filter ni amonia yang larut dalam air dia akan pergi kepada biofilter. Maksudnya air bersama dengan amonia dia akan pergi kepada biofilter dan kita telah pisahkan pepeja yang terampai daripada tangki ikan tadi menggunakan mechanical filter. Okay, next. Okay, yang ini adalah gambar antara mechanical filter yang biasa kita guna. Okay, dia boleh gunakan sama ada dalam bentuk axial flow, radial flow ataupun sebelah kanan tangki warna hitam tu, yang itu adalah mechanical filter yang kita biasa tengok bagi siapa yang menternak ikan kat rumah. Yang itu adalah mechanical filter biasa, iaitu kita gunakan sponge. Ada kita sponge warna biru, warna hijau, warna hitam. Sponge tersebut dia akan merangkap suspended solid itu pepeja terampai tadi, dan air yang mengandungi amonia terlarut tadi dia akan mengalir kepada biofilter. Cuma masalah mechanical filter yang menggunakan sponge ni, kita kena buat pembersihan maksud kita kena buat maintenance kita kena keluarkan sponge, kita kena bilas dan juga kita kena perah dan kita bersihkan sponge tersebut dan masukkan semula. Tetapi yang menggunakan sistem axial flow atau radial flow yang menggunakan tangki, biasanya kita buat tu daripada open top barrel warna biru tu. Biasanya kita boleh reuse daripada bekas-bekas chemical ataupun deterjen yang kilang tak guna, kita boleh reuse benda tu. Kita jadikan mechanical filter dalam bentuk radial ataupun axial flow. Yang ini kita tak perlu buat pembersihan seperti mana yang tangki hitam tadi yang menggunakan sponge. Sebab kita boleh install satu valve pada bahagian bawah tu dan kita just open valve tu untuk keluarkan slush dia. Dan slush tu seperti saya maklum tadi, kita boleh gunakan untuk buat siraman pada tanaman yang kita tanam di atas tanah. Okay, next. Okay. Yang ini adalah biofilter. Biofilter, di dalam biofilter kita ada biofilter media. Salah satu filter media yang kita boleh guna adalah leka. Maksud leka ni boleh guna sebagai media tanaman dan juga kita boleh gunakan sebagai biofilter media. Okey, kenapa perlunya ada media? Sebab dalam biofilter ni, di sinilah tempat sebenarnya yang di mana amonia ditukar kepada nitrit dan nitrat dan perlu adanya bakteria. Dan bakteria yang seperti saya maklumkan tadi adalah Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. Sifat kedua-dua bakteria ni dia perlukan luas permukaan yang tinggi untuk dia melekat ataupun untuk dia attach. Okay, next. Okay, yang ini adalah contoh-contoh biofilter media yang biasa kalau siapa yang ada aquarium di rumah tu, dia ada yang pertama sekali sebelah kiri warna putih itu adalah kita panggil dia bioring. Itu adalah bioring, biasanya dia buat pada seramik dan kalau kita lihat tu pada bioring tu sebagaimana sifat leka tu dia ada rongga-rongga halus. So rongga-rongga halus tersebut memberi luas permukaan tinggi. Dan sebelah kanan warna silver tu biasanya warna hitam pada itu kita panggil bioball. Bioball ni biasanya diperbuat daripada plastik. Dan sama juga sifat dia, dia ada luas permukaan tinggi sebab ada rongga-rongga situ. Dan yang bawah sebelah kiri itu adalah leka dan sebelah kanan bawah
yang itu adalah yang terkini ya, kita panggil dia R1 ataupun K1 ya. Yang ini diperbuat daripada plastik ya, dengan saiz yang lebih kecil tetapi luas permukaan yang tinggi. Dan bagaimana penggunaan media ni? Media ni hanya perlu diletakkan di dalam tangki tadi ya, tangki filter tu. Tangki tu biasanya adalah dalam bentuk silinder. Kalau biasanya bio-ring, bio-ball leka ni, kita boleh letak dalam, sama ada kita boleh letak secara bak, maksudnya bentuk lerai terus dia masuk dalam tangki, ataupun kita boleh masukkan di dalam karung. Sistem yang saya bangunkan, saya letak dalam karung Dobby ya. Kalau kita pergi lobby tu untuk mengasingkan pakaian-pakaian kecil tu dengan pakaian biasa tu, kita letak dalam satu karung. Karung tu kita boleh gunakan untuk letakkan biofilter media. Kenapa kita letak dalam karung? Sebab nanti untuk proses maintenance, kalau kita nak buat cuci ke kita punya filter ni, senang untuk kita keluarkan daripada kenderaan berterabur dan bentuk bak tu kita susah nak keluarkan, tapi bila kita masuk dalam karung senang untuk kita keluarkan. Dan untuk biofilter ni kita tak perlu cuci tiap-tiap bulan pun, biasanya mungkin 6 bulan sekali ataupun setahun sekali ya, bergantung kepada dia punya efisiensi dan juga berapa banyak kuantiti ikan ataupun tindakan air yang kita bela. Okay, next. Okey, yang ini adalah hydroponic grower kita. Kita ada pelbagai jenis tadi. Dan yang pertama sekali yang ini adalah media bed. Okey, untuk media bed ni, dia akan menggunakan media tanaman untuk media yang akan memegang akar pokok. Okey, dalam contoh yang ni, dalam gambar ni adalah leka. Kita gunakan leka sebagai dia punya media tanaman. Dan leka tu kita letak dia dalam kontainer tu adalah secara bak. Okey, untuk sistem yang menggunakan media bed ni, satu daripada kelebihan dia, kita tak perlu install dedicated filter. Kita tak perlu install mechanical filter dan juga biofilter, sebab media ataupun leka yang kita guna tu dia akan bertindak ataupun berfungsi sebagai filter dan juga sebagai media tanaman. Sebab dia tadi saya mention dia ada luas permukaan tinggi, so bakteria boleh attach kat situ untuk proses nitrification, menukarkan amonia kepada nitrit dan juga nitrat. Dan dalam masa yang sama, leka tu menjadi tempat untuk akar pokok berpegang dan bertumbuh di situ. Okay, next. Dan untuk makluman community sistem yang akan dibekalkan oleh pihak UTM nanti, oleh pihak jawatankuasa nanti adalah jenis aquaponic grow bag media. So kita akan bagi sistem yang paling simple lah dan senang untuk kita jaga. Okey, sistem yang kedua adalah nutrient film technique, NFT. Kita panggil dia NFT. Biasanya NFT ni menggunakan PVC pipe, sama ada PVC pipe putih ataupun PVC pipe yang warna grey tu, warna kelabu tu. Boleh PVC pipe bentuk segi empat yang saiz 2x4 inci tu, ataupun yang bentuk bulat saiz diameter 4 inci atau 3 inci. Okey, pada pipe PVC ni dia akan tebuk lubang dengan jarak tanaman ikut keseluruhan jenis tanaman. Biasanya dalam jarak antara satu pokok ke satu pokok tu, satu lubang ke satu lubang tu dalam setengah kaki macam tu. Dan pada lubang yang ditebuk tu diletakkan net pot, satu pot kecil yang berongga, dan dalam pot tu nanti kita boleh isi leka ataupun isi media tanaman yang lain seperti rock wool, sponge dan sebagainya sebagai tempat untuk pokok bertumbuh. Dan dalam sistem ni, daripada tangki ikan, air akan mengalir biasanya secara graviti masuk kepada filter. Kita ada dua filter. Mechanical filter untuk
remove untuk buang pepecahan terampai, dan satu lagi biofilter untuk tukarkan amonia kepada nitrat dan nitrat. Daripada biofilter, air akan mengalir kepada NFT. NFT itu adalah merujuk kepada sebenarnya merujuk kepada hydroponic grower tu, tempat pertumbuhan pokok tu. Dan air daripada NFT nanti dia akan pergi kepada sump tank dan dipump balik kepada fish tank, tangki ikan. Okay, next. Okay, yang ini adalah masih lagi NFT, nutrient film tin, tapi dalam bentuk vertical grower. Maksudnya kita buat dia punya NFT tu dalam bentuk tadi horizontal, mendata, yang ini menegak. Kelebihan untuk sistem vertical grower ni, kita dapat menjimatkan. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey, kita dapat menjimatkan ruang bagi urban farming. Seperti mana saya maklum tadi, ruang adalah terhad. So dengan adanya vertical grower ni, kita boleh dapat menanam pokok ataupun sayuran dengan bilangan yang lebih tinggi bagi luas permukaan yang kecil. Maksudnya pada bahagian bawah kita boleh letak tangki ikan dan juga filter, pada bahagian atas tu kita boleh letak dia punya vertical grower, ataupun kita boleh asingkan tangki ikan, filter dan next baru vertical grower. Dan bila kita buat secara menegak, so penggunaan ruang dapat dijimatkan. Okay, next. Sistem yang ketiga adalah rakit terapung, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil floating raft ataupun deep water culture. Benda yang sama, deep water culture DWC ni dengan floating raft adalah benda yang sama. Okey, dalam sistem ni biasanya kita ada tangki tangki yang berisi air, dan di atas tangki tu kita letak biasanya kita akan guna polystyrene. Polystyrene tu kita tebuk lubang, dan pada lubang tu kita letak net pot kecil. Dalam net pot tu baru kita isi media tanaman. Dan kita akan tanam kita punya tanaman di atas rakit yang terapung. Bagi sistem DWC ataupun floating raft ni, sama seperti NFT, dia memerlukan dedicated filter, perlukan mechanical filter dan juga biofilter. Okay, next. Pakai takut. Apa? Si Rama cakap tu lah Okay. takut. Apa? Besok lah. Besok apa? Ini adalah berkenaan dengan pump. Sebab tadi saya mention, bagi semua sistem aquaponik perlukan pump, dan biasa pump yang kita gunakan dalam sistem aquaponik adalah submersible pump. Boleh juga untuk sistem yang besar kita guna centrifugal pump, tetapi biasa yang kita gunakan adalah submersible pump. Okay, next. Oh, betul lah tu. Ponik tu dia rumah. Okey, selain daripada pump untuk mengalirkan air dalam sistem aquaponik ataupun aquaculture, kita perlukan aeration. Sistem kita perlukan air bubble, sebab bila kita bela ikan ni seperti manusia juga, dia perlu bernafas dan untuk proses respiration dia adalah menggunakan oksigen, dan sebab itu kita perlu bekalkan oksigen larut dalam bentuk udara ke dalam tangki ikan. Okey, yang ini biasanya kita akan gunakan sama ada boleh guna blower ataupun air pump untuk membekalkan air bubble ke dalam tangki ikan. Okey, next. Okey, next. Okey, last sekali komponen dalam aquaponik tadi adalah sump tank. Okey, sump tank ni biasanya merupakan satu tangki yang lebih kecil sedikit ataupun 1/3 daripada tangki ikan kita, dan di sinilah kita biasanya akan letak kita punya pump. Submersible pump ni kita akan letak dalam sump tank, dan kedudukan dia mestilah yang terendah dalam sistem. Kita ada fish tangki ikan, kita ada hydroponic grower, dan kedudukan sump tank adalah pada kedudukan yang paling rendah. Sebab nanti air daripada filter, daripada hydroponic grower, dia akan masuk ke sump tank, dan daripada sump tank barulah dipump semula kepada tangki ikan dan juga hydroponic grower.
Sebab itu kedudukannya mesti yang paling rendah. Sama ada kita boleh bina kita punya tangki atau hidroponik grower pada kedudukan tinggi, ataupun kita kena korek lubang untuk install something. Okay, next. Okay, ini adalah gambar-gambar berkenaan sistem yang kita telah bina di UTM. Okey, yang sebelah kiri tu, sebelah kiri atas itu merupakan sistem aquaponik. Kita gabungkan keempat-empat sistem yang ada. Kita ada NFT, kita ada vertical, kita ada rafting raft dan juga media bed. Kita buat dalam satu sistem kitaran. Yang ini pelajar saya gunakan, pelajar PSM saya gunakan untuk melihat kesesuaian sesuatu jenis tanaman tu, sama ada dia boleh bertumbuh dengan baik menggunakan sistem yang mana satu. Dan sebelah kanan tu, itu projek bagi pelajar master saya. Kita bangunkan sistem aquaponik, tetapi kita ada 4 petak. Kita ada 4 petak tanaman. Yang itu kita menggunakan media tanaman yang beza. Kita gunakan leca, kita gunakan rice husk, kita gunakan kokopit dan juga kita gunakan gabungan kokopit dan juga rice husk. Kita tengok keberkesanan penggunaan media di dalam pertumbuhan pokok di dalam sistem aquaponics. Okay, next. Ini tadi sistem yang kita dah tanam, berlainan grower, dan juga dalam sistem yang kita kaji ni kita gunakan ikan talipia dan juga herba sini iaitu sabun nyawa. Okay, next. Dan herba tu kita gunakan untuk menghasilkan nutraceutical produk untuk produk kesihatan dalam bentuk tea. Okay, next. Okay, next lagi. Yang ini gambar-gambar daripada projek komuniti yang kita telah jalankan di Felda Air Tawar 4. Yang ini sistem ni agak besar, melibatkan tangki fiber. Di sini kita ternakan yang kita gunakan sini adalah ikan talipia dan juga lobster air tawar. Dan kita ada pelbagai jenis grower. Kita ada grow bed media, kita ada NFT, kita ada vertical dan juga kita ada rafting raft. Ini adalah gambar-gambar proses daripada kerja penolakan tanah, pembangunan greenhouse sehinggalah installation aquaponic system. Okay, next. Kalau kita lihat sebelah kiri, bahagian atas itu adalah aquaculture system. Kita ada tangki ikan dan daripada tangki ikan tu kita ada mechanical filter dan juga biofilter. Dan gambar sebelah atas kanan, yang ini kita punya sistem hydroponic grower. Tangki yang untuk grow bed media semasa proses setup, dan juga yang jauh kita nampak warna putih tu, itu adalah vertical grower. Okay, next. Okay, yang ini adalah sistem NFT yang telah install dan juga vertical grower. Dalam ini kita tanam pelbagai jenis tanaman termasuk kangkung, sawi, bendi dan juga essential veggies. Maksudnya kalau sayur yang kita guna ataupun ulam-ulam yang kita gunakan untuk kegunaan harian. Okay, next. Ini gambar bila inilah bila sistem telah berjaya menghasilkan sayur. Okay, next. Yang gambar sebelah kanan tu Dr. Anwar Johari. Tangan itu ada lobster. Sebab di sini melibatkan juga kita ada lobster air tawar di sini. Yang ini ada talipia di situ. Dan
projek ini merupakan pendanaan pendapatan income generation untuk peneroka Felda. Okay, next. Okay, saya rasa itu saja pembentangan atau perkongsian saya pada malam ini. Okay, setakat ini saya dah ceritakan berkenaan dengan basic apa tu aquaponic. Saya telah menjawab dari segi macam what is aquaponic, why and how. Dan saya rasa banyak lagi yang kita boleh kongsikan ataupun yang kita boleh explore pada masa-masa akan datang. Okay. Saya rasa setakat ini saja dan saya buka pada sesi soal jawab ataupun ada perkongsian pendapat ke. Terima kasih Dr. Jo atas perkongsian tadi. Kita akan mulakan sesi soal jawab pada malam ini. Sekiranya ada rakan-rakan kita yang ada soalan, boleh ajukan kepada Dr. Jo. Assalamualaikum Dr. Jo. Assalamualaikum Dr. Jo. Hello. Tak dengar? Boleh sekejap saya. Okey. Dengar Dr. Jo. Okey. Okey, saya ada beberapa soalan Okey. yang kalau bergema. Okey. Okey, soalan tu saya dah send di chat ruangan Google Meet sebab ada banyak soalan lah, jadi tak mampu saya untuk bagi soalan semua. Jadi Dr. Jo boleh melihat soalan tersebut dan saya rasa ada beberapa soalan tersebut yang telah dalam briefing tadi, dalam penerangan tadi memang dah ada lah. Cuma boleh selected balik yang mana yang belum diterangkan ataupun nak jawab semua. Itu saja Dr. Kejap Dr. Jo rasanya ada technical problem tu, dia live kejap. Tunggu dia Okey. masuk balik. Baik. Okey. Dr. Jo, soalan yang diberi tu ada dekat dalam komen. Itu adalah soalan yang ditanya. Okey, sekejap. Boleh dengar? Dia Boleh dengar? bergema. Bergema. Ah, Kita ada. Dr. Okey. Boleh dengar? Jelas? Okey, boleh. Okey, soalan dia, satu bekas berapa banyak pokok boleh ditanam? Apa pokok yang boleh ditanam? Okey, 2B, berapa lama proses pokok cukup matang untuk dimakan? Okey, untuk pokok apa yang boleh tanam, sebenarnya bergantung kepada sistem aquaponik apa yang kita bangunkan. Kalau kita lihat tadi, kita ada 4 sistem. Kita ada grow bag media, kita ada NFT, kita ada rafting raft, kita ada vertical grower kan. Okey, untuk grow bag media, kita boleh tanam pokok sama ada bentuk sayuran berdaun ataupun yang berbatang. Pokok yang berbatang contohnya cili, tomato, kan, bendi, terung. Itu kita boleh guna grow bag media. Dan untuk yang NFT tadi, atau rafting raft, rakit terapung dan juga vertical tu, yang itu lebih sesuai untuk sayuran berdaun. Sebab dia tak ada media tanaman yang boleh menampung berat pokok. Kalau grow bag media tu kita ada media tanaman, kita guna leka tadi kan. Kita guna leka so dia boleh tampung pokok yang berbatang lah. Seperti cili, terung, tomato. Dan berapa lama tunggu untuk membesar? Yang ini dia punya pembesaran tu sama macam sistem kita buat hidroponik ataupun kita buat fertigasi. Sama ataupun tak ada beza banyak dengan sistem yang
sistem yang hidroponik ataupun vertigasi. Okey, satu bekas berapa banyak ikan boleh dia bela? Berapa banyak ikan boleh dia bela bergantung kepada sama ada kita nak bela daripada kecil sampai harvest. Biasanya 1 meter cube 1 meter cube, 1 meter padu, kita boleh letak 20 hingga 30 ikan, 20 hingga 30 ekor ikan. Itu kalau kita bela keli atau tilapia, baung ataupun patin macam tu. Muhammad Syarul Syari. Okey. Bekas berapa banyak ikan boleh sama juga. Ikan jenis apa dan berapa harga baby ikan? Okey. Biasa dalam sistem aquaponik kebanyakan yang orang buat adalah tilapia. Kenapa tilapia? Sebab tilapia ni adalah dia robust dan mudah untuk dikendalikan dan juga dia mempunyai tabiat makan, kita boleh bagi dia makan 2 hingga 4 kali sehari. Kalau kita lihat ikan-ikan yang bersifat pemangsa, ada jenis ikan yang bila kita bela, kita perlu bagi makan anak ikan. Contohnya macam haruan, lepas tu kita ada bela ketutu macam tu. Ikan-ikan macam tu tak sesuai untuk diletakkan dalam sistem aquaponik sebab dia punya tabiat makan yang kurang dan juga dia akan menghasilkan najis yang kurang. Bila najis kurang, so tak ada nutrien untuk pertumbuhan pokok. Nutrien yang tidak cukup untuk pertumbuhan pokok. Berapa lama tunggu ikan itu membesar? Okey, kalau biasanya kalau kita letak keli biasanya dalam sistem konvensional pun dalam 2 hingga 3 bulan kita dah boleh harvest. Sama juga dalam sistem aquaponik, kalau keli 2 hingga 3 bulan tu dah boleh harvest. Kalau tilapia tu biasa 6 ke 9 bulan. Tilapia biasanya 6 ke 9 bulan kita dah boleh harvest. Biasanya kalau tilapia 9 bulan tu kita dah dapat saiz 2 ekor 1 kilo ataupun 3 ekor 1 kilo macam tu. Apa soalan lagi? Kalau tuan rumah balik kampung, berapa lama boleh tinggal tanpa perlu human intervention? Okey, ini satu persoalan yang menarik. Sebenarnya kalau dia punya tak ada, kalau dia punya sistem tu sudah matang, maksud saya tak ada leakage, tak ada bocor sana, okey, tak ada gangguan elektrik apa, dan dalam masa 5 hingga 6 hari tu kita boleh 5 hingga 6 hari tu tak ada masalah. Walaupun kita tak bagi ikan makan, kita tak bagi ikan makan 5 hingga 6 hari tu sebenarnya tak ada masalah. Ikan masih lagi hidup dengan baik dan juga pokok boleh bertumbuh dengan baik. Dan sekarang ni kalau kita nak tinggalkan sistem aquaponik, kita ada pelbagai cara. Kita boleh bagi hidupan air, kita panggil aquaweed seperti azolla, hydrilla sebagai makanan ikan. Bila kita letak azolla ni ataupun duckweed ke apa sebagai makanan ikan, ikan akan makan bila dia perlu je, dan benda tu tak mereput, dia hidup dalam air. Bila dia tak mereput, dia tak akan membentuk amonia. Tetapi kalau kita letak makanan ikan yang banyak, kan, ikan tak makan dan makanan ikan tu akan dia akan larut dalam air tu, dan nanti akan membentuk amonia. Bila amonia spike, ikan akan mati. Maksudnya selain kita puasakan ikan 5 hingga 6 hari, ikan tak ada masalah. Lagi satu pilihan bila kita nak tinggalkan, mungkin kita nak travel ataupun cuti panjang, okey, kita boleh gantikan makanan yang bersifat aquaweed. Maksudnya benda tu hidup dalam air seperti azolla, hydrilla atau duckweed. Okey. Muhammad Haidi, selain dari yang doktor kongsikan tadi, ada tak kaedah lain yang sesuai untuk dibangunkan di dalam rumah? Sebab tadi banyak part bahagian tangki ikan, bahagian sump tank, pump, bahagian filter, bahagian grower macam memerlukan ruang yang agak luas. Okey, untuk aquaponik ni sebenarnya tidak terhad di luar rumah, kita boleh buat di dalam rumah.
kita panggil Indo-Aquaponic System dengan syarat ada sistem pengudaraan yang baik dan juga pokok yang kita, kalau kita ada hydroponic grower, tanam pokok tu menerima cahaya matahari. Mungkin kita boleh letakkan sistem kita tu di tepi tingkap, macam tu. Kalau satu lagi kita boleh install ni lah, kita ada sekarang ada jual LED, lampu LED yang khas untuk pertumbuhan pokok. Maksud kalau kita letak sistem aquaponik kita bukan pada terdedah kepada direct cahaya matahari tepi tingkap, ataupun kita ada roof yang lot sinar, kita kena install ni lah LED light yang khusus untuk pertumbuhan pokok. Okey, Nur Hafizullah Seman, ikan keli, berapa banyak kos makanan ikan 2 hingga 3 bulan matang? Adakah ditanggung oleh pihak ITM? Yang ini untuk jawapan ni nanti AJK akan jawab lah, tapi daripada apa yang saya nampak, yang UTM akan bekalkan nanti kepada peserta bukan sahaja setakat sistem, dia akan bagi khidmat nasihat dan juga dia akan beri makanan sekali, makanan ikan, untuk ikannya sekali, dia punya sayur-sayuran, dia punya sayur, anak benih pokok, anak benih sayur yang akan ditanam, yang itu akan complete set yang akan dibekalkan oleh jawatan kuasa. Okey. Ada lagi tak soalan yang tak jawab? Ada dekat atas tu. Ada kat atas. Yang mana? Dari bawah tu baca ke atas. Rizalman Adam yang menggunakan sistem NFT nutrien. Okey, soalan Rizalman Adam. Jika menggunakan sistem NFT nutrien untuk pokok, adakah cukup jika menggunakan hanya air dari kolam ikan? Okey, untuk sistem aquaponik ni, kalau untuk sistem yang kita mula-mula set up tu, ikan kita masih kecil lagi. Kita panggil sistem tu belum matang lagi. Biasanya pada permulaan sistem tu, dia punya nutrien tidak cukup. Dan ini kita kena bantulah pada awal pertumbuhan, kita kena bantu bekalkan nutrien dalam bentuk, sama ada dalam bentuk semburan, kita panggil kita panggil foliar organik. Kita boleh spray mold ikan, kita panggil fish amino acid, ataupun mold ikan. Kita juga boleh spray EM, benda-benda yang bersifat organik, organic fertilizer. Ataupun siapa yang biasa buat kompos tu, daripada sistem kompos kata food waste, dia buat kompos kan, dia ada licit kan. Licit tu kita boleh jadikan dia sebagai tea dan kita dilutekan dalam air, kita jadikan semburan foliar kepada pokok. So ada banyak cara lah untuk mengatasi masalah tidak cukup nutrien. Tidak cukup nutrien ni biasanya timbul pada permulaan sistem. Sistem belum matang lagi, ikan kita masih kecil, juvenile, dia punya najis perkembuhan tu tidak mencukupi untuk membekalkan nutrien kepada pokok yang kita tanam. Dan satu lagi kelemahan sistem aquaponik ni adalah kekurangan nutrien ferrum ataupun zat besi. Okay. Dalam sistem aquaponik, biasanya bagi mereka yang buat sistem yang besar dan komersial, dia akan gunakan chelated iron. Dia akan bekalkan nutrien ferrum dalam bentuk chelated iron. Maksudnya dia boleh larut air. Yang ini ada jual di kedai-kedai melalui Shopee, Lazada apa. Nanti bila you install aquaponik, you boleh dapatkan chelated iron ni. Dia bentuk serbuk, dan perlu dilarutkan dalam air. Biasanya dalam sistem aquaponik kita akan letakkan chelated iron ni dalam some tank kita. Nanti daripada some tank dia akan pump keseluruhan ke fish tank dan juga kepada hydroponic grower. Okey. Okey, seterusnya soalan daripada Muhammad Haidi bin Samsuri. Selain doktor yang doktor kongsikan tadi, ada tak kaedah lain yang sesuai untuk dibangunkan di dalam rumah? Sebab tadi banyak part, bahagian tangki ikan, bahagian sampah
pump, bahagian filter, bahagian grower. Macam memerlukan ruang yang agak luas. Okay. Kalau ruang yang terhad dalam rumah, sistem yang paling simple kita boleh guna adalah grow bag media lah. Sebab filter tu kita gunakan media tu sebagai kita punya biofilter. So dia tak ada mechanical filter, dia tak ada biofilter. Dan so media tu akan bertindak sebagai filter. Itu salah satu option yang ada. Satu lagi option gunakan compact filter system lah. Macam kita kat UTM, saya sendiri ada bangunkan satu compact filter. Maksudnya mechanical filter, biofilter kita buat dalam satu tangki saja. Okey. Bila kita lihat tadi sistem rawatan air dia ada dua filter kan, mechanical dan juga biofilter. Apa yang kita bangunkan di UTM, satu tangki yang kecil, di dalam tu ada mechanical dan juga biofilter. Menjawab tak soalan tu? Jawab. Menjawab. Dan nanti, okey. Saya tak tahu sama ada jawatan kuasa dia punya dia punya jadual macam mana. Kalau ada peluang nanti, saya akan buka saya punya, sebab saya ada tapak penyelidikan di N11 dan juga Ecopark UTM, dan peserta mungkin boleh datang ke sana, lihat sendiri ya, kita punya sistem aquaponik yang kita telah bangunkan. Kita ada banyak unit-unit yang kecil yang sesuai letakkan dalam rumah, dan sistem aquaponik kecil ini menggunakan compact filter, compact filter. Maksud kita gabungkan mechanical filter dan juga biofilter dalam satu unit saja. Dan berkenaan dengan sump tank tu sebenarnya tak jadi satu kewajipan sebab kita punya pump tu sebenarnya boleh duduk je dalam ni, boleh duduk dalam fish tank, dalam tangki ikan kita tu, kita boleh letak submersible pump tu dalam tangki ikan. Sebab itu kalau kita lihat sistem yang paling simple, aquaponik yang paling simple, tangki ikan bawah, atas dia grow bag media, dia punya pump tu dia duduk dalam tangki ikan. Okey. Ada soalan lagi? Seterusnya daripada Nur Hafizullah Seman, sekiranya ikan yang diberikan tu mati tanpa cukup matang dimakan, bagaimana ya? Macam mana soalan dia? Ikan tu mati tanpa cukup matang dimakan. Ikan tu mati? Dia tulis. Ikan tu mati tanpa cukup matang dimakan. Apa maksud ikan tu mati? Macam ni, kalau kita hidupan air ni, kalau dia mati sebenarnya kita boleh makan. Selagi dia tak busuk lah. Maksud katakan dia mati, dia masih baru mati, maksud fresh lagi, benda tu kita boleh utilize lah, jadikan makanan, tak ada masalah. Sama juga macam kehidupan laut kita jumpa terdampar apa kan. Selagi tak busuk maksudnya boleh makan lah. Doktor, mungkin soalan dia ni dia nak tanya kalau ikan ni mati, yang ikan yang dibekalkan tu mati, macam mana nak adakah pihak UTM akan ganti balik ke apa? Mungkin soalannya macam itu kot. Ni yang sepahaman saya lah. Yang itu saya tak berani nak jawab. Nanti kena rujuk pada ni lah jawatan. Ada tak ni? Dr. Hendra ada ke tak dalam ni? Betul lah soalan dia macam tu. Betul lah soalan dia macam tu. Adakah UTM akan ganti semula atau kami akan ganti sebenarnya? Itu kena tanya ni lah, tanya ketua penyelidik, ketua untuk geran ni. Itu di luar bidang kuasa saya lah untuk apa yang dibekalkan, apa yang nak ganti apa tu di luar bidang kuasa saya. Sebab jawab yang diberi saya malam ni adalah untuk pengenalan kepada aquaponics. Tapi kalau saya rasa kalau macam saya kedua tu tak ada masalah kot. Dia tak menjejaskan keseluruhan sistem. Tetapi kalau keseluruhan ikan mati, itu mungkin ada masalah pada sistem, dan masalah penggantian tu kena rujuk kepada Dr. Hendra selaku ketua untuk geran ni.
Okey, Okey, sebab sebab penjagaan ikan ni bukan semudah yang kita fikirkan kan, sebab dia perlukan oksigen, dia perlukan dia punya klorin, dia punya garam, dia punya Betul. ubat sakit kan. Yang kadang kita terlepas pandang kat situ menyebabkan ikan tu mati lah. Betul. Sebab bila kita cakap aquaponik mungkin macam senang je kan, sebab dia melibatkan dua benda. Satu adalah aquaculture, hidupan air ikan tadi kan. Sebenarnya menternak ikan pun satu kalau tak biasa memang susah kan. Okey, kita berharap daripada webinar yang kita akan buat ni, dia bersiri ya. Yang ini baru intro, nanti akan ada dari beberapa siri webinar lagi. Kita akan lihat secara detail lah macam mana nak menternak ikan dulu. Lepas tu nanti macam mana buat semaian benih sayuran. Lepas tu penjagaan, ada punya maintenance. So kita berharap sama-sama boleh belajar secara perlahan-lahan lah. Walaupun projek ni agak singkat 3 bulan macam tu kan. Tapi dengan rasanya support daripada webinar juga, macam saya boleh saja kalau nak minta pandangan atau pendapat bantuan tu boleh je daripada semasa ke semasa hubungi saya. Dan nanti mungkin saya akan cadang kan apa aktiviti yang perlu dibuat sebelum kita nak masukkan ikan ke dalam sistem. Maksudnya penjagaan air tu, sama ada kita nak buat masuk dolomite ke nak masuk garam untuk basmi patogen tu, itu semua nanti kita akan ajar. Okay, doktor ada lagi soalan banyak lagi kat bawah tu daripada Daus Zila. Assalamualaikum Dr. Jo. Soalan saya, sistem yang pihak UTM bekalkan yang mana satu? Adakah sistem yang pihak UTM bekalkan yang perlukan keluasan tanah yang luas? UTM akan bekalkan satu sistem yang simple. Kita menggunakan IBC tank, intermediate bulk container yang warna putih tu. Biasa kalau kita pergi industri chemical apa dibekalkan dalam tot kita panggil tot ataupun IBC tank. Okey, tangki tu ada punya saiz dia adalah 1 meter cube. Daripada IBC tank tu nanti dia akan belah dua. Bahagian bawah tu sebagai tangki ikan, bahagian atas tu sebagai hydroponic grower. Dan sistem yang kita akan gunakan nanti adalah grow bag media. Maksudnya tak ada filter. Sistem yang tidak ada filter. Dia punya media tu akan bertindak sebagai filter dan juga bertindak sebagai media tanaman. Dan kawasan yang peserta perlu ada, maksudnya sistem tu ukurannya 1x1, maksudnya you ada 1.5 kali 1.5 meter sudah memadai lah. Kalau ruang yang terhad, maksudnya ruang sistem tu saya ada 1x1 meter, 0.5 meter lah itu ada ruang untuk you buat kerja lah. Maksudnya ruang paling minima yang perlu adalah 1.5 kali 1.5 meter. Okey, ada soalan lagi? Daripada Adam Ruslan, sistem ni perlu bumbung untuk elak air hujan masuk ke sistem ke? Sebaik-baiknya ada bumbung lah, tetapi kalau nanti you boleh melawat ecopark tu, kita ada juga sistem yang sistem open maksud terdedah kepada panas dan juga hujan. Tak ada masalah kalau tak ada bumbung. Tapi kalau ada bumbung tu lagi baiklah. Okay, daripada Rizalman Adam, bolehkah menggunakan baja AB semasa permulaan? Adakah mengganggu kehidupan ikan? Baja AB, kalau you nak gunakan, you just spray saja. Dan pastikan spray itu adalah dalam semburan halus dan tidak masuk ke dalam sistem tangki ikan lah. Tapi kita tidak menggalakkan menggunakan baja AB lah sebab melibatkan penggunaan bahan kimia, chemical fertilizer. Baja secara kimia. Sebab kita biasa nak buat aquaponik ni, kita nak organik kan. Kita nak yang bebas daripada penggunaan bahan kimia. Daripada Nur Hidayu Basir, kalau bela udang dikombine dengan sayur-sayur, boleh ke? Okey.
kalau lihat tadi saya punya progress tadi, salah satu grant ni yang saya ada tu adalah lobster air tawar dalam sistem aquaponik. Okey, udang ni ataupun lobster ni dia punya sifat yang sama je kan, iaitu cara pemakanan dia makan sikit, berkumuh pun sikit, dan lagi satu dia bersifat teritorial. Sama ada you bela lobster ataupun udang galah ke, dia bersifat teritorial. Dia memerlukan kawasan, dia akan berlaku perebutan kawasan. Kalau you nak bela lobster ataupun udang galah ni, sistem tangki ikan ni mesti ada rumah lah, rumah untuk lobster atau udang tersebut bersembunyi. Sebab lobster udang ni dia akan bersalin kulit, daripada semasa ke semasa dia akan bersalin kulit untuk membesar. Semasa dia bersalin kulit ni nanti kawan dia akan pergi attack dan ngap dia, makan. Mula-mula you bela mungkin 50 ekor, nanti lalah sekali tinggal 5-6 ekor je. Kalau you tak ada rumah, you kena buat rumah dia. Rumah ni biasa kita akan buat daripada ni lah. Kita akan buat daripada PVC pipe yang kita potong kan, jadikan rumah. Satu lagi masalah dia adalah tidak cukup nutrien sebab dia punya tabiat pemakanan yang sikit dan juga perkumuhan yang sikit. Kalau you nak bela udang ataupun lobster ni dalam sistem aquaponik, you mesti buat bicultural lah. Maksudnya kena combinekan dengan ikan. Mungkin tangki yang sama boleh ada dua ni lah, dua culture situ, ikan dan juga lobster. Dan you mesti fikirlah macam mana cara untuk asingkan kalau menggunakan tangki yang sama. Ataupun lagi selamat you guna 2 tangki lah. Satu tangki ikan, satu tangki udang kan. Tetapi dia air tu dalam satu kitaran yang sama lah. Dua air tu pergi ke filter, atau daripada filter pergi kepada hydroponic grower, nanti balik kepada tangki udang dan juga tangki ikan. Itu yang sebaiknya. Tetapi kalau you gunakan udang ataupun lobster saja untuk aquaponik, tidak memadai dia punya nutrien untuk pertumbuhan pokok. Seterusnya dari Muhammad Haidi bin Samsuri lagi, ada tak rumus atau pembahagian berapa ekor ikan untuk berapa pokok tanaman? Ke boleh je berapa-berapa? Yang ini detail ni kita akan lihat dalam webinar yang seterusnya. Detail. Biasanya nanti kita akan bagi dia punya formula atau sifir dia, tetapi secara umumnya untuk beginner kita akan gunakan satu rumus simple rumus simple dia. Kalau kita ada 1 meter cube tangki ikan kita akan bina dalam 1 meter square lah dia punya hydroponic grower dia. Itu untuk beginner. Tetapi kalau you nak buat commercial apa, nanti you boleh double atau triple kan dia punya hydroponic grower lah. Dia ada dia punya formula. Tapi kita tak lihat pada malam ni. Tapi untuk beginner senang saja sifir dia. So, you ada 1 meter cube aquaculture punya tank. So dia punya dia punya hydroponic grower dia 1 meter square. Okay, soalan terakhir saya rasa daripada Three Brothers. Adakah filter tu kena on 24 jam? Apa dia? Maksudnya adakah filter tu kena on 24 jam? Filter ke pump? Soalan ni dia tulis filter. Okey. Sebenarnya yang membolehkan filter tu berfungsi adanya aliran air. Okey, maksudnya adanya aliran air yang masuk dan keluar daripada filter. Okey, sebenarnya yang paling tepat kalau nak tanya adakah pump tu on 24 jam? Sebenarnya pump. Okey, pump. Okey. Untuk aquaponik system, kita telah buat satu study ada student saya study. Kita pelbagaikan on-off pump. Ada yang kita 24 jam on sebagai dia punya baseline. Lepas tu kita ada buat sistem on-off, 2 jam on, 2 jam lagi off, 4 jam on, 4 jam lagi off. Ada yang 8 jam on, 8 jam off. Dan satu lagi kita mimik penggunaan solar. Solar tu macam 8 jam je dan the rest tu adalah off kan. Okey, daripada kajian apa yang kita buat tu, sebenarnya the best maksudnya best dari segi pertumbuhan pokok, kualiti air dan juga pertumbuhan ikan bukanlah sistem yang 24 jam.
Bukan yang sistem pump dia on ataupun air dia mengalir 24 jam. Okey, daripada kajian yang kita buat tu, the best system adalah yang 2 jam on, 2 jam off. Maksudnya sebenarnya aquaponik ni untuk penjimatan tenaga tidak perlu on 24 jam. Sistem yang on off lagi baik sebenarnya. Tapi on off tu ada dia punya kadar lah. Kalau yang sampai 8 jam on, 16 jam off lagi tu, maksudnya siang je on, malam off tu, yang tu dia punya pertumbuhan kualiti air dan juga pertumbuhan ikan kurang berbanding yang 24 jam on. Tapi yang 2 jam on dan juga 2 jam off tu better daripada 24 jam. Better dari segi kualiti air, better daripada pertumbuhan pokok dan juga pertumbuhan ikan. Okey. Terima kasih Dr. Jo kerana menjawab segala persoalan tadi. Sebelum kita akhiri program kita pada malam ini, diminta semua untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Okay, ready? 1, 2, ada lagi ke nak buka? Okay, 1, 2, 3. Ada lagi satu. Okay, lagi? 1, 2, 3. Habis aku punya Okay, terima kasih. Diingatkan semua supaya mengisi link Google Form yang telah diberikan di ruangan komen untuk rekod kehadiran dan sijil. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih semua.